Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam Bilal dan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung pada halaman 34, iaitu salah satu daripada perkara asas dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tuan-tuan, kita punya asas Kita punya asas ialah Al-Quran. Yang pertamanya Al-Quran. Yang keduanya ialah Al-Hadis ataupun disebut As-Sunnah. Hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, asasnya Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Macam mana kita nak taat kepada Allah? Adakah Allah menjelma depan kita? Ataupun mimpi malam tadi jumpa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bagi perintah baru kita taat? Tidak. Jadi taat kepada Allah maknanya taat kepada Al-Quran. Ataupun sini kita takdirkan kitab. Taat Allah adalah taat kepada kitab Allah. Baik, asas yang sama, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah, sambung ayat dia, wa athi'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak taat kepada Rasul? Adakah kita mesti mimpi jumpa Nabi dulu? Nabi bagi perintah sekian-sekian. Selagi mana tak mimpi jumpa Nabi, maka tidak patuh? Tidak. Jadi sama juga ati' Allah patah balik kepada Quran, maka ati'ur Rasul patah balik kepada hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asas dia, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jadinya tuan-tuan, kita ada satu kumpulan yang berbeza dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, iaitu disebut sebagai kumpulan anti hadis. Tak kisahlah apa nama sekalipun. Kumpulan yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara sebabnya ialah hadis ni lambat dibukukan. Hadis lambat dibukukan ataupun lambat ditulis. Lambat ditulis. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala
hidup tahun 200 Hijrah ke atas. Imam Bukhari hidup tahun 200 Hijrah ke atas. Lambat dah tu. Lambat dah nak tulis hadis tu. 200 tu hilang banyak dah tak. Hadis-hadis Nabi tu. Jadi sini mereka berhujah maknanya Imam Bukhari tahun 200 Hijrah ke atas. Imam Muslim tahun 200 Hijrah ke atas. Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud dan sebagainya. Majoriti ulama-ulama hadis yang kita rujuk kitab hadis mereka tu majoritinya adalah 200 tahun hijrah ke atas. Maknanya jarak masa yang jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini ada logik juga. Ada logik juga, betul juga pandangan mereka tu, ya. Pandangan mereka yang tolak hadis berdasarkan hujah ni ada kebenarannya juga. Tetapi di sinilah bila kita amati sebenarnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun ditulis lebih awal daripada itu. Kalau mereka hujah kata orang tolak hadis hujah guna hujah Imam Bukhari sebagai contoh, Imam Bukhari lambat, maka sebenarnya sebelum daripada Imam Bukhari itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik lahir tahun berapa? Tahun 87 ataupun tahun 93, 87 kot. 87 masih. Maknanya kalau mereka kata Imam Bukhari lahir tahun 200 Hijrah ke atas, dah ada lagi ulama lebih awal, iaitulah Imam Malik yang lahir sekitar tahun 87. Maknanya dia dekat-dekat dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik, itu contoh Imam Malik. Dan kitab Imam Malik ni masih ada sampai sekarang, iaitulah kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Apa sebab nama dia kitab Muwatta? Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Watta'a ni makna pijak, makna cop. Makna cop lah, Watta. Muwatta. Imam Malik kata dia lepas dia tulis kitab ni, dia tunjukkan kepada 70 orang ulama di Madinah. Dia tunjukkan kitab dia ni kepada 70. Tajuk tak ada lagi. Dia tunjukkan kepada 70 orang ulama, semuanya setuju. Setuju, watak setuju tu. Cok kata setuju kitab dia ni. Hadis-hadis yang terkandung tu. 70 orang ulama. Oleh kerana 70 orang ulama ni watak setuju dengan kitab dia, maka dia namakan kitab dia sebagai Al-Muwatta. Yang dipersetujui lah oleh majoriti para ulama yang berada di Madinah. 70 orang ditunjukkan. Kalau kita buat master PhD berapa orang? 2 orang saja. 2 orang, 3 orang saja, ya. Internal examiner dengan external kan, luar dengan dalam. 2-3 orang kan. Itu pun cara kemas lah tu. Kemas lah tu. Imam Malik tunjuk kepada external pemeriksa luar 70 orang. 70 orang setuju, ya. 70 orang setuju. Maknanya nilai yang sangat tinggi yang ada kepada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Baik, mungkin mereka kata jauh lagi. Imam Malik pun jauh juga. Sebenarnya hadis Nabi sudah ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi. Hadis Nabi telah ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya. Dengan dalil bahawa Nabi sendiri melarang para sahabat tulis. Nabi sendiri larang. Ya. Maknanya dalam sirah ada penulis Quran, ya. Dan ada sahabat tulis hadis, maka Nabi pun larang. Nabi larang makna ada sahabat tulis. La taktubu anni ghairal Quran. Janganlah kamu tulis daripada aku selain daripada Al-Quran. Maknanya ada sahabat tulis tak? Ada sahabat tulis. Dengar Nabi cakap tulis. Dengar tulis.
Jadi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang bercampur aduk antara Al-Quran dan hadis, maka Nabi tidak membenarkan para sahabat menulis selain daripada Al-Quran. Maksudnya sudah ada penulisan hadis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi walau bagaimanapun ada lagi lah beberapa orang yang masih lagi menulis, ya, yang boleh membezakan, maka mereka menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah orang tolak hadis menyatakan hadis lambat ditulis, maka sebenarnya hadis-hadis itu telah ditulis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain daripada itu, orang yang tolak hadis juga, bila dia tolak hadis dengan dalil nak ikut Quran, ya, mereka nak ikut Quran kerana bagi mereka Allah Ta'ala suruh ikut Quran saja. Allah Ta'ala suruh ikut Al-Quran, ya. Allah Ta'ala suruh ikut Al-Quran. Jadi kalaulah mereka berhujah Allah Ta'ala suruh ikut Al-Quran, maka bagaimana kita nak faham ayat wa'ati'ur Rasul, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya sekarang tak ada siapa pun yang mana Nabi dah tak ada lah depan kita. Jadi macam mana nak beramal dengan ayat ni? Mana ayat ni tak boleh diamalkan. Bila tak boleh diamalkan, kita kena buanglah daripada Al-Quran. Ya. Pasal ayat ni dah tak valid, tidak sah nak diamalkan. Ya. Jadi sebab tu, ya, Al-Quran sendiri menyuruh taat kepada Allah dengan manifestasinya Al-Quran, dan Al-Quran sendiri suruh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manifestasinya ialah hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maknanya taat kepada Rasul tu, taat kepada hadis tu ada di dalam Al-Quran. Taat kepada hadis tu ada dalam Quran. Jadi orang inti hadis ni dia tolak taat kepada hadis kerana dia tidak berapa faham ayat ni. Dia nak direct ayat ni berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain daripada itu, bila kita menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bila kita tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Contoh dia kita ambil wudu. Wudu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak solat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum, basuh tangan. Ilal marafiqi, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepala. Wa arjulakum, dan kaki kamu. Habis tak? Dalam Quran. Bila kamu nak semayang, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Niat dalam tak mana? Ada tak niat dalam ayat ni? Dalam surah Maidah, ayat 6 tu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila. Jadi perlu niat atau tidak? Ya. Ini dia empat rukun je. 4 rukun. Satu, di mana kita nak letak niat. Yang kedua,
Boleh tak kita terbalik? Basuh kaki, sapu kepala, basuh tangan, basuh muka. Sampai-sampai tu basuh kaki dulu. Lepas tu basuh sapu kepala. Lepas tu basuh tangan. Lepas tu basuh muka. Boleh tak? Pasal dalam ayat ni dia tak sebut tertib. Dia cuma kata dan. Basuh muka dan basuh tangan dan basuh sapu kepala dan kaki. Dia tak kata ikut tertib. Basuh muka dan selepas tu pula dia tak kata ni, dia kata dan. Jadi boleh atau tidak kita terbalik kan? Basuh kaki dulu, lepas tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Boleh tak? Jadi kalau kita ikut Quran saja, tak ikut hadis, boleh tak? Jawapannya boleh. Syarat dia basuh sudah. Kan? Macam kita makanlah, makan lauk ada 3 jenis. Dia kena ikut tertib dalam lauk tu. Dah. Ambil dah mana-mana dulu kan. Nasi ada 3 lauk. Ayam, sayur, daging. Mesti ambil ayam tu? Tak kisah kan. Jadi macam ni, ikut suka kita. Tak syarat tertib. Yang penting makan semua sudahlah. Jadi tak syarat tertib. Yang penting buat semua ni. Kalau kita ikut Quran saja, tak mau ikut hadis Nabi. Satu. Kalau kita ambil contoh semayang, contoh ni, di mana kita nak satu telinga? Quran tak sebut satu telinga. Apalagi sunat dia. Di mana kita nak berkumur? Quran tak sebut berkumur. Di mana kita nak masuk air dalam hidung? Quran tak sebut. Jadi maknanya tak perlu buat. Pasal itu tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Tak apalah sunat. Tapi niat tu, tak ada niat, tak ada tertib. Sebab tak disebut dalam Quran. Contoh yang kedua. Kita ambil contoh solat ya. Kalau solat dalam Quran solat sebut berdiri. Dirikanlah solat, berdiri. Aqimus solat. Kemudian baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Tak mesti Fatihah. Dalam Quran dia tak suruh baca Fatihah, dia suruh baca Quran je, ayat Quran. Lepas tu rukuk, warka'u. Lepas tu sujud, wasjudu. Sujud. Ya? Jadi tidak ada i'tidal di dalam Al-Quran. Jadi makna lepas rukuk sujud. Tak perlu i'tidal. Sujud pula berapa kali? Dalam Quran tak cerita kata 2 kali. Sujud sekali pun cukup dah. Nak sembahyang subuh berapa rakaat? Dalam Quran tak cerita berapa rakaat. Ini sembahyang. Jadi kalau tak mau pakai hadis, tak mau guna hadis, macam mana kita nak melaksanakan solat? Ini masalah. Bila mana kita menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila macam tu orang yang menolak hadis Nabi ini dia berlawanan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Baik, itu hujah yang kedua. Hujah mereka yang ketiga, mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana adanya hadis palsu. Adanya hadis palsu. Oleh kerana adanya hadis palsu, maka jalan selamatnya adalah menolak semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan mereka, ya. Tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi katalah kita ada duit ni berapa?
RM10. Gubernur Bank Negara Isytihad ada duit palsu. RM5, RM10, RM20, RM50. Ada duit palsu di pasaran RM100. Oleh kerana ikut kaedah tolak hadis ni, tolak semua hadis. Kerana ada hadis palsu, maka oleh kerana di pasaran ada duit palsu, kita kena tolak semua duit. Buang semua duit. Pasal ada duit palsu. Tuan-tuan buat dulu janganlah buang bagi kat saya. Kan? Kalau ada fikiran itu jangan buang bagi kat saya. Tak apa. Saya terima duit palsu. Kan? Jadi sudah tentu kita yang cerdik ni tak akan tolak semua duit. Walaupun bank negara kata ada duit palsu di pasaran. Kita akan pastikan dulu mana satu duit palsu, barulah kita buang. Maka begitulah, memang ada hadis palsu. Tetapi pastikan dulu bahawa hadis itu palsu, kita buanglah. Ulama-ulama kata hadis ini palsu, kita buanglah. Yang lain, yang ulama kata tak palsu, ulama kata sahih, kita terimalah. Bank negara kata ni elok, betul, kita terimalah. Pergi bank letak bawah corner, tengok ada kata palsu, kita buanglah. Maka kaedah yang samalah. Bukan kita tolak semua hadis hanya kerana adanya hadis-hadis palsu. Kita hanya tolak hadis yang betul-betul dipastikan sebagai hadis palsu. Ya. Macam mana kita nak tahu hadis palsu? Kita tengoklah kajian para ulama. Ya, kajian para ulama. Ataupun kita boleh andaikan sendiri bahawa hadis ni palsu. Contohnya kalau hadis tu sebut tahun. Kalau tahun sekian-sekian akan berlaku satu peristiwa. Itu makna hadis itu palsu. Sebab tahun tidak ada lagi pada zaman Nabi SAW. Ya. Kalau hadis itu sebut tahun sekian, pada tahun 120 Hijrah akan berlaku satu peristiwa. Maknanya confirm hadis itu palsu. Confirm hadis itu palsu. Kalau ada tahun. Kalau ada tarikh, itu palsu. Yang hadis yang sebenarnya Nabi cuma sebut akan datang pada satu masa, akan berlaku pada akhir zaman. Nabi tak beritahu tarikhnya bila. Ya. Jadi kalau ada hadis kata tarikh sekian-sekian, itu tanda jelas bahawa hadis itu palsu. Ataupun hadis itu sebut nama, akan ada pada akhir zaman seorang manusia yang jahat, nama dia sekian-sekian. Itu tanda bahawa hadis itu palsu. Ya, itu kita boleh agak-agak sendirilah. Ya, ada parameter ya yang disebutkan oleh para ulama supaya kita boleh scan. Kita baca sekali lalu, dua kali lalu, kita boleh scan. Ini adalah hadis palsu. Jadi ulama letak parameter nak memudahkan kita mengenal pasti hadis-hadis palsu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hujah yang keempat, hujah yang akhir, orang yang tolak hadis ni berhujah bahawa ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan masa sekarang. Ada riwayat hadis yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan masa sekarang. Ya. Jadi bila mana mereka tolak hadis kerana hadis itu tidak relevan, tidak sesuai. Di sini kita nak kena melihat bagaimana ulama-ulama menghuraikan sesuatu hadis tersebut. Ya. Misalnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesuai ataupun tidak. Ada hadis Nabi sebut la yadkhulul jannata sahibu nuksin
tidak masuk syurga sahibu muksin, orang yang kutip cukai. Orang yang kutip cukai tidak masuk syurga. Siapa sini kerja bahagian cukai? Siapa sini? Ya. Jadi sekarang ni cukai satu keperluan. Tak kisahlah SST ke, GST ke apa sekalipun, dia satu keperluan. Tiba-tiba hadis kata orang kutip cukai tak masuk syurga. Jadi sini dia bukan masalah hadis itu tidak relevan, tetapi bagaimana kita nak faham hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama menjelaskan antara maksud hadis ni apabila cukai itu cukai yang zalim, cukai lanun, ya, cukai yang tak ada sistem ni, ikut suka je. Hari ni 50 sen, semalam 70 sen, hari ni kurang sikit. Esok lagi kurang sikit. Ikut suka dia ya. Tak ada sistem. Sekarang cukai kita cukai yang ada sistem. Dah tetap dah kadar dia berapa, kadar dia berapa. Kita nak bayar cukai pendapatan ni, kita tahu dah. Kalau lebih jadi kena banyak ni. Kita pun pedor sikit, kurang sikit. Jadi tak ada masalah cukai kita. Kita tahu kadar dia berapa. Kita beli rumah tak, cukai dia berapa. Kita beli kereta, cukai dia berapa. Kita tahu dah kadar dia tu. Kan? Sama ada kita puas hati, tak puas hati, cerita lain lah. Tapi kadar dia tu ada sistem dia. Dia bukan macam cukai lanun yang tak ada sistem. Jadi maksud hadis ni ialah cukai yang zalim, yang menindas masyarakat. Ya. Yang menindas masyarakat. Sekarang ni cukai itu maknanya ikutlah berapa persen kan. Dia bukan ambil semua. Macam zakat lah. Zakat 25% daripada harta kita. Keluarlah banyak mana pun. Tak habis harta kita ni. Jadi katalah cukai 10%. Ya, 10% je daripada harta kita. Ya, tetap tak berubah. Nak berubah pun kena dibincangkan, dibahaskan di parlimen. Baru boleh ubah, nak tambah ke, nak kurang ke. Jadi cukai kita ni tak masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena tengok cara nak faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu asasnya, ya. Jadi apa yang kita bicarakan ini adalah nak menolak kumpulan yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahli sunnah dia menerima hadis Nabi. Pada masa yang sama kita juga perlu berwaspada dengan golongan yang mereka cipta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan dia tolak langsung hadis Nabi. Dia tak mau. Anti hadis. Satu golongan lagi pula dia terima hadis Nabi semuanya, sahih ke, palsu ke, terima sekali. Bahkan dia boleh reka cipta pula hadis-hadis palsu. Ini pun bertentangan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Katalah dia nak ajak kawan-kawan minum air, Milo ke apa ke, dia pun bawa satu hadis. Hadis ambil dalam mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi memuji siapa minum air Milo akan jadi sihat dan kuat. Contoh hadis Nabi. Ya. Jadi ini sudah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dia kata dia jumpa Nabi ke apa-apa, tidak boleh. Sebab hadis Nabi cuma kata siapa tengok. Kita pegang betul-betul hadis Nabi. Siapa tengok aku, marra'an. Dalam hadis itu tak kata siapa dengar hadis daripada aku. Nabi cuma kata siapa tengok aku. Jadi kalau cerita kata tengok Nabi, munasabah. Tapi kalau dia kata saya tengok Nabi dan Nabi bagi satu hadis kepada saya.
Pasal ini dah bertentangan lah. Sebab Nabi kata, siapa tengok aku. Nabi tak kata, siapa tengok dan dengar hadis daripada aku. Jadi, tak ada lah hadis Nabi daripada mimpi. Sekadar apa yang ada dalam kitab-kitab hadis ya, yang telah sempurna dibukukan. Ya. Nah, jadi ada dua kumpulan lah. Dua kumpulan yang perlu kita waspada. Satunya menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kumpulan ialah menerima segala hadis termasuk hadis palsu dan tidak rasa bersalah mereka cipta hadis-hadis baru dan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para ulama kita telah berusaha menafis segala hadis. Ya, tolak hadis ni kerana tidak cukup syarat untuk diterima sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pagi ini kita ambil sekadar itu dulu. Ya, asas penting dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ialah menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita menolak dua kumpulan anti hadis dan kumpulan yang mereka cipta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu untuk pagi ini. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.